Salat berjamaah di dalam masjid yang sangat kita kasihi ini. Ini diberi jaminan oleh Nabi SAW, seperti mana hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, "Wa man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah kanat tahuttu khati'atan kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wa ukhra tarfa'ud darajat." Nabi SAW memberi jaminan, barang siapa yang membersihkan dirinya, iaitulah mengambil wuduk siap-siap di rumahnya, thumma masya ila baitin, dia berjalan kaki. Yang jalan kakilah yang naik kenderaan nisbah pada hari ini. Lalu dia menuju ke mana? Ke dalam rumah Allah. Apa dia buat? Liyaqdi fariidatan min faraidillah. Tidak lain dan tidak bukan untuk mengerjakan kefarduan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, iaitulah solat 5 waktu sehari semalam. Dan kemudian Allah SWT memberikan dia 2 keberkatan, 2 kebaikan. Nabi kata takhuttu khati'atan, Nabi buat macam ni, kanat ihdahuma takhuttu khati'atan wa ukhra tarfa'ud darajat. Setiap telapak kakinya, setiap derapan kakinya, setiap langkah kakinya yang melangkah ke masjid Allah ini, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa dia. Wa ukhra tarfa'ud darajat, dan satu lagi langkahan kakinya akan diangkat darjatnya. Hadis sahih. Muslimin muslimat rahimahumullah, ini sebagai motivasi, tasjid, semangat kita untuk menuju ke rumah Allah. Ya, kebetulan kita ini dalam bulan Rabiul Akhir, yang menunjukkan pada kita tak lama dah lah, baru saja Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Sehari ini dah Jamadil Akhir kan. So dah masuk 3 bulan yang utama, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Allahu Akbar. Ibu ayah sekalian, Ramadan akan datang. Ramadan pasti confirm akan datang. Yang belum confirm apa ustaz? Yang belum confirm lagi, kita sempat tak nak jumpa Ramadan tahun ni. Allahu Akbar. Sebab itulah persiapan para sahabat, ya, 3 bulan, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka dah bersiap sedia untuk menanti kehadiran bulan yang cukup hebat ni. Subhanallah. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, insya-Allah pada malam ni kita akan sentuh satu saja ayat, ya, iaitulah kebaikan dan juga keberkatan yang Allah Taala berikan, ya, itulah mengenai kegerunan api neraka. Tapi sebelum itu, muslimin muslimat, kan, pada hari ini orang banyak membincangkan tentang kebahagiaan. Ini juga yang perlulah kita manfaatkan dalam suasana pesan-pesanan untuk kehidupan. Orang sebut tentang bahagia, saya nak bahagia, saya nak hidup ceria, saya nak hidup tak nak ada masalah, kan? Bahagia disebut dalam bahasa Arab sebagai sa'adah. Tetapi orang yang bahagia disebut sa'id. Sa'id artinya bahagia, sa'adah artinya kebahagiaan, kan? Kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang tuan-tuan ada kan kitab apa Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka. Subhanallah, seorang ulama daripada Indonesia, kan? Tamsilannya orang-orang yang bahagia ini, iaitulah seperti mana diletakkan erti kebahagiaan sebenar ini, iaitulah pada orang yang lapang dadanya. Lapang dada itulah erti bahagia. Ya, sebab ada orang dia tak faham makna kebahagiaan, kan? Dia sebut dalam satu tamsilan, ada satu masa ditulis dalam buku Hamka, satu orang yang kaya raya, dia pergi ke satu kawasan yang ada kawasan itu yang dipenuhi dengan tumbuhan hijau, iaitulah sawah padi lah yang terbentang luas, kan? Subhanallah. Lepas tu dia pun orang yang berada sikit, keretanya pun besar, kan? Hartanya pun banyak, isterinya pun besar, kan? Lalu dia sampai dekat sawah padi, dia tengok apa dia? Dia tengok di tengah-tengah sawah padi itu ada satu pondok yang buruk, yang usang, dan ada seorang petani yang sedang menyiapkan peralatannya untuk membaja di dalam sawah padi itu. Lalu diberhentikan kereta. Lalu dia kata apa? Dia kata, "Oh, ada petani di sana. Baik aku lihat dulu," kan? Ini diceritakan oleh Buya Hamka. Lalu dia kata apa? Kan? Bila dia tengok sampai jam 12, kan, datang 2 orang wanita. Yang pertama isterinya, yang kedua anaknya. Isterinya membekalkan petani itu dengan makanan yang sedap, kan? Dengan makanan kampung, ikan keli goreng, kan? Siap dengan sambal belacan, sayur ulam-ulaman. Tengah-tengah hari
Anaknya pula bawa apa dia? Air daripada air yang ada ais lah, maknanya jus oren ke apa kan. Subhanallah. Lalu apa kata orang yang kaya ni? Dia kata, oh alangkah bahagianya jadi petani kan. Bila tepat waktunya ada orang serve, isteri dan anak pun berdamping dengan dia. Oh alangkah seronoknya jadi seorang petani. Lalu daripada kejauhan petani ni nampak ada satu kereta berhenti kat tepi jalan. Dia berhenti, dia tengok. Lalu dia pun perhatikan orang kaya, gelagat orang kaya ni kan. Dia kata, oh alangkah bahagianya jadi orang kaya, tak payah susah-susah macam aku kan. Nak kena menyawah pagi-pagi, nak kena bangun membaca lagi, nak tabur lagi. Subhanallah. Tuan-tuan, saya asal daripada second chance. Sekincan tuan-tuan kan. Second ni 2 kali je peluang. Tuan-tuan tengok sekarang ni orang jauh panggil panen kan, menuai 2 tahun sekali kan. Tuan-tuan tengok bila menghijau kan. Subhanallah. Jadi nak bagi tahu kat sini, dalam hal ni kata Buya Hamka, siapa yang bahagia? Petani ni kata jadi orang kaya bahagia, orang kaya kata jadi petani bahagia. Hakikatnya kata Buya Hamka, dua-dua tak bahagia. Dua-dua tak bahagia. Yang bahagia apa dia? Yang disebut dalam Al-Quran, iaitu salamatus sadri. Salamatus sadri, iaitulah orang yang lapang dadinya. Sebab itulah kan, Buya Hamka ni menulis tafsiran di mana tuan-tuan? Sama seperti yang dipanggil sebagai Syekh As-Sa'id, Syekh Said Kutub rahimahullah, yang menulis Fi Zilalil Quran. Dia menulis tafsir Fi Zilalil Quran di mana? Fi sijnun, di dalam penjara. Subhanallah. Duduk dalam penjara. Kalau ikut secara logik akal, nisbahnya orang yang berada dalam penjara ni terkongkong, susah nak duk fikir apa semua masalah. Tapi dia boleh menulis satu lembaran 30 juzuk ayat Al-Quran. Subhanallah. Begitu juga Buya Hamka, ketika mana dia dipenjarakan oleh rejim, dia sempat menulis tafsir Al-Azhar. Ini semua ditunjukkan sebagai orang ataupun erti kebahagiaan. Jadi itulah tuan-tuan, sebagai mukaddimah kita pada malam ini, semangat dan juga tasjid kan. Subhanallah kan. Jadi ana ni malam ni bersemangat sikit pasal malam first kuliah kan. Sebab apa? Sebelum ni kena kuarantin tuan-tuan, kena kuarantin, baru balik umrah. Jadi batch ana ni touchdown 26 hari bulan, 27 terus kerajaan umumkan siapa yang balik daripada lepas ni dia kena pakai jam tracker. Selamat. Jadi anda terus quarantine kat rumah lah, quarantine from home. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat kita yang berbalik semua dalam keadaan diuji oleh Allah. Ala kulli hal kan, marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab syafaat baginda lah kita akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan lah insya-Allah pada malam yang penuh keberkatan ini, mari kita sama-sama menghayati apa yang telah dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, iaitulah dalam kitabnya yang famous, iaitulah kitab Fiqh Sirah, yang menyebut tentang satu ayat di dalam Al-Quranil Karim. Tuan-tuan baca ayat ni, iaitulah pada surah Maryam ayat yang ke-71. Tuan-tuan, surah Maryam ayat ke-71. Walaupun ayatnya ringkas, tetapi kisahnya ada kaitan dengan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan boleh kita jadikan manfaat dan juga hikmah daripadanya insya-Allah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Satu je ayat dia, tak apa tuan-tuan. Walaupun ayat dia pendek, subhanallah, tetapi cerita dia panjang. Cerita dia cukup panjang. Apa dia kisah dia? Taib. Yang pertama, kisah ini menceritakan bagaimana 3 orang sahabat yang berada di zaman Nabi SAW yang membangkitkan satu kepertumbukan pasukan Nabi SAW yang menyertai satu peperangan ataupun yang disebut sebagai ma'ariqah. Apa tuan-tuan? Ma'ariqah. Ma'ariqah ni mufradatnya iaitulah ghazwah, peperangan. Subhanallah. Ayat ini Allah Ta'ala menerangkan dalam surah Al-Maryam. Allah menyebutkan apa dia? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Allah Ta'ala mengatakan yang tidak ada seorang pun di kalangan kamu wahai manusia yang bakal melepasinya. Apa dia? Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan ini merupakan
satu perkara yang kamu tidak akan melepasinya, dan ini adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah yang dipanggil sebagai siratul mustaqim. Siratul mustaqim maknanya mana-mana manusia pun di dunia ini, wa imma dia terlepas hukuman dunia, dia pasti tidak akan melepasi hukuman di akhirat, kerana setiap manusia akan menjalani satu ujian sebelum masuk ke dalam syurga ataupun neraka yang disebut sebagai siratul mustaqim. Ini perkara-perkara sam'iyat yang wajib kita beriman dengannya. Subhanallah. Lalu dalam hal ini menceritakan bagaimana tuan-tuan, dalam kitab ini mengatakan ini adalah satu perkara yang menarik bila mana ia menceritakan wa hazihi ma'ariqah akbar liqa'il maskhan wa a'zama haraban daimatan khasatan muslimin fil hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya muqaddimah wa tamhidu li futuhi bildanin nasara وقعت في الجماد الأول في سنة 8 الهجرة وفق أغسطس أو سبتمبر سنة 629 مسيحي. طيب, dia kata apa tuan-tuan? Ini adalah satu peristiwa yang berlaku besar dalam hidup Nabi SAW, dan ia merupakan salah satu muqaddimah, permulaan untuk apa dia? Lifutuhil bildadin nasara, untuk membuka mana-mana negara-negara daripada kaum yang menguasai pada waktu itu, iaitu kaum Nasrani. Baik. Kita tahu Nabi SAW berdakwah selama 13 tahun di Mekah, dan disambung 10 tahun di Madinah. Lalu Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Nabi menembuhkan kerajaan Islam, dan tatkala mana Nabi menjadi pemimpin utama, ramai di kalangan yang dipanggil sebagai mukhabarat, yang dipanggil sebagai mata-mata, ataupun yang dipanggil sebagai musuh-musuh ini melihat bagaimana Nabi SAW menjalani kehidupan sebagai seorang pemimpin negara. Lalu mereka memerhatikan Muhammad ini. Termasuklah negara yang berdekatan dengan Madinah waktu itu, tidak lain dan tidak bukan yang hampir ketika itu, itulah yang sekarang ni, Jordan, Syria, Palestin, dan juga Lebanon. Itu semua negara Syam yang dikuasai oleh Bildanin Nasara, orang Nasrani daripada Rom Byzantine. Baik. Maka perkara ini berlaku bila mana Nabi SAW mengutuskan sahabat dia yang mulia untuk berdakwah ke bumi Habsyah. Tuan-tuan masih ingat siapa dia tuan-tuan? Yang tidak lain tidak bukan waktu tu yang baru saja pulang touchdown, iaitulah Ja'far bin Abi Talib, yang merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Yang Ja'far ini seorang orang yang sangat hebat, dan dia diarahkan Nabi SAW pergi ke Habsyah lalu mengislamkan seorang pemimpin yang hebat. Siapa dia? Iaitulah Raja Najasyi, yang beriman pada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdakwah ke Habsyah, lalu dia baru pulang daripada Madinah, lalu Nabi SAW terus memberikan dia arahan. Baik, cerita dia, wa thababa hazihil ma'ariqah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Al-Haris bin Umair Al-Azdi. Tuan-tuan ingat nama dia, iaitulah bila mana Nabi SAW mengutuskan seorang sahabat yang dipanggil sebagai ambassador. Siapa dia tuan-tuan? Iaitulah Haris bin Umair Al-Azdi. Kan? Jadi Nabi SAW ni sama jugalah kaedah macam kita hari ni. Bila kita nak menghubung jalinkan dengan mana-mana hubungan antara negara, kita ada hubungan diplomatik, kan? Lalu kita hantar duta kita, kan, ambassador kita. Mana-mana tempat yang ada duta kita, maknanya selamatlah kita, kan? Maknanya kita fahamlah keadaan negara itu, dan kita boleh menghubung jalinkan hubungan antara kedua-dua negara. Nabi juga mengutuskan sahabat dia. Siapa dia? Haris bin Umair Al-Azdi bi kitabil azimil Basra, kepada Raja Busra, iaitulah di Rom. Fa'arid lahu Syurahbil bin Amru Al-Ghassani. Lalu pada waktu itu gubernur di Syam, di Rom itu dikuasai oleh seorang gubernur namanya Syurahbil bin Amru Al-Ghassani, kan? Wa thumma kanat qatala Safra wa rasala min asna'il jaraim. Lalu bila Nabi SAW mengutuskan Al-Haris bin Umair Al-Azdi
Nabi menulis surat. Itu kebiasaan bagi Rasulullah. Maknanya Nabi SAW bukan saja utuskan utusan, lalu Nabi SAW mengutuskan surat untuk berdakwah kepada kaum-kaum yang masih kufur pada Allah SWT. Dalam surat yang begitu famous dalam sirah Islam, Nabi tulis ringkas je, min Muhammad ibnu Abdullah, kan? Tapi Nabi tak tulis kerana Nabi ni ummi. Nabi tidak pandai menulis dan Nabi tidak pandai membaca. Tapi bila Nabi membacakan firman-firman Allah, ramai orang yang terkejut, kerana percaya Nabi SAW ni walaupun tak pandai membaca, tak pandai menulis, tapi Nabi menyebut ini satu firman yang benar, menyebabkan orang terpegun dengan Nabi SAW. Nabi menurut dalam sirah menyatakan Nabi menyuruh kepada Sayyidina Ali, iaitulah satu surat yang biasa Nabi tulis kepada mana-mana gubernur yang menguasai kawasan negara itu, iaitulah min Muhammad ibnu Abdullah. Nabi tulis ringkas, aslim taslam. Aslim taslam, kamu memeluk agama Islam, kamu menganut agama Islam, kamu akan selamat. Dah itu je. Lalu Nabi lipat surat tu, Nabi basmah, cop dan khatim Nabi, cincin Nabi yang mulia, serah kepada Al-Umair Al-Haris bin Umair Al-Asdi, lalu dibawa kepada Maharaja Rom. Baik tuan-tuan, itu yang pertama. Lalu sampailah Umair Al-Asdi di Rom. Lalu pada waktu itu Rom menguasai bumi Syam. Waktu itu apa yang terjadi bila sampai di sana, lalu Raja Rom mengetahui ini utusan Muhammad, lalu dia ambil surat itu. Pertama sekali apa dia buat tuan-tuan? Dia ambil surat ini, wasumma, dia kata mazzaq, maksudnya dia koyakkan surat tu. Dia ambil surat daripada Nabi SAW yang mulia, dia koyakkan. Tak apalah, biasalah, tak terima Islam kan. Kalau dia ambil surat saja dia koyakkan, itu up to you lah kan. Tapi yang menjadi petanda yang besar, bila dia ambil surat Nabi SAW, dikoyakkan surat Nabi SAW, lalu ditangkapnya Al-Haris bin Umair Al-Azdi, lalu akhirnya dibunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ashtada zalika 'an Rasulullah nalkat al-akhbar wa kana qatal as-safra wa rasala min asna'il jaraim. Lalu apabila membunuhnya duta, membunuhnya utusan, ia merupakan asna'il jaraim, iaitulah jenayah yang paling besar kan. Padahal tak ada kaitan pun, macam kita lah tuan-tuan kan. Kalau kita tak puas hati dengan negara mana-mana kan, yang menjadi duta di negara kita kan, Burma ke mana kan, kita tak boleh apa-apa kan, mereka punya duta kan, itu cuma wakil saja yang kita bermusuh dengan negara dia. Begitulah Islam mengajarkan. Wa huwa akbarul fahajaza ilaihim jaishan quwwatan salasatan alfin wa huwa akbaru jaishin islami la yajtami'u qabla zalik illa fi ghazwatil ahzab. Lalu Nabi SAW dengar berita ni, Nabi bangkit daripada tempat dia duduk, lalu Nabi mengarahkan salasatan alfin. Berapa dia tuan-tuan? Salasatan alfin, 3,000 3,000 tentera Islam, yang ada yang menyebut salasun 30,000, ada yang kata 3,000, ada yang khilaf mengatakan 30,000. Dan wa huwa akbarul jaisyun islami, ia merupakan antara tentera-tentera Islam yang teramai, seramai mana yang mungkin yang pernah Nabi SAW kumpulkan. Lam yajtama'u qabla zalik illa fi ghazwatil ahzab. Dan Nabi tak pernah kumpulkan seramai ini kecuali dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq tuan-tuan. Baik. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Lalu Nabi SAW bersabda, hadis ni hadis sahih dalam babil hazil ghazwatil Mu'tah, dia kata amara Rasulullah SAW ala hazihil bahas Zaidun ibnu Harisatin wa qala in qatala Zaidun fa Ja'far wa in qatala Ja'far fa Abdullah ibnu Rawahah wa uqida lahum liwa'ul abyadun wa daf'uhu ila Zaid bin Harisatin. Hadis sahih. Lalu Nabi SAW dengar utusan Nabi telah dibunuh oleh Maharaja Rom yang menguasai Syam pada waktu itu. Lalu dikoyakkannya lah surat Nabi SAW. Nabi bangun dari tempat duduk. Nabi kata, iza mazzaqtum faqad mazzakullahu ala kisrar Rom.
Nabi kata, kalau dia koyakkan surat aku utusan Allah, maka Allah Ta'ala akan koyakkan dia dan negara dia. Itu sabda Nabi, maknanya Nabi tegas. Sebab apa Nabi SAW berdakwah dengan raja-raja, tuan-tuan? Macam kita lah, tuan-tuan. Dulu-dulu kan, kita baca sejarah Melaka, kan? Sultan Melaka memeluk Islam disebabkan pedagang daripada Arab memeluk Islam, kan? Kerana apa dia? Ad-dinu ala mulukihim. Agama ini terletak pada raja. Kalau raja yang memeluk Islam, garanti beres. Yang lain akan follow je, kan? Tapi kalau raja yang kufur, syirik pada Allah, nescaya susahlah, sukarlah perkara ini. Lalu Nabi bangun daripada tempat duduk. Nabi kata, wa ala hazil bahas Zaid ibn Harisah. Nabi sebut nama seorang sahabat. Dalam hadis ni Nabi sebut 3 orang sahabat. Yang pertama, Nabi sebut Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah merupakan anak angkat Nabi SAW. Tuan-tuan masih ingat bila Nabi SAW berdakwah ke Taif, Nabi ajak Zaid, kan? Dalam sirah menyatakan Nabi dibaling batu. Dalam sirah juga menunjukkan bila Nabi keluar ke bumi Taif nak pergi ke ladang Adas, kan? Masya Allah, 2 minggu lepas saya pergi ladang Adas, kan? Subhanallah. Maknanya apa dia? Bila Nabi sampai kat ladang Adas tu, dah cedera parah, sehingga ulama sirah sebut, Syekh almarhum Syekh Ramadan Al-Buti dalam fiqh sirah kata, Nabi keluar daripada 2 minggu Nabi berdakwah dekat bumi Taif. Keluar tu, kata ulama sirah, capal Nabi ataupun kasut Nabi dipenuhi dengan darah. Allahu Akbar. Ulama sebut penuh darah ni, dia nisbah, dia rincikan lagi, seolah-olah seumpama misalan tamsilan, kalau air tu memenuhi kasut kita lalu kita pakai, dia ada bunyi apa, tuan-tuan? Kita pakai kasut kan, lalu kita bubuh air kan, lalu kita pakai kasut tu, bunyi apa? Macam berkocak sikit kan. Begitulah darah Nabi SAW yang memenuhi kasut Nabi ketika Nabi nak pergi ke ladang Adas. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan. Jadi tuan-tuan, dalam hal ni Nabi SAW pergi dengan siapa dia? Dengan Zaid ibn Harisah. Tuan-tuan bayangkan, kalau Nabi cedera parah, kalau Zaid yang berada di depan, orang nak baling batu Nabi, dia yang jadi defender, macam mana keadaan Zaid? Allahu Akbar. Ini betapa hebatnya para sahabat. Lalu Nabi bangkit daripada tempat duduknya Nabi yang disebut dalam sirah ini mengatakan Nabi berkhutbah. Rupanya khutbah ni bukan khutbah nikah je, tuan-tuan, kan? Nak berperang pun ada khutbah, kan? Bukan khutbah Jumaatnya. Lalu Nabi menyebut nama satu persatu sahabat. Antaranya Nabi menyebut fahuwa Zaid bin Harisah faqala in qatala Zaidin fa Ja'far wa in qatala Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Nabi kata bahawa, wahai sahabat kita, utusan kita telah dibunuh oleh Mahajarum. Lalu aku menyerahkan panji Islam yang dipanggil sebagai Liwa'il Abyad, bendera putih ini, sebagai orang kata apa, manifestasi kekuatan tentera Islam, aku serahkan kepada Zaid. Nabi kata, wa in qatala Zaidin fa Ja'far. Lalu kalau Zaid tak boleh pegang, bendera ini akan dipegang oleh Ja'far. Kalau Ja'far tak boleh pegang, kalau Ja'far gugur, maka bendera Islam ini tetap dipegang oleh Abdullah ibn Rawaha. Allahu Akbar. Jadi Nabi mention nama sahabat satu, si Fulan bin Fulan, si Fulan bin Fulan. Nabi mention nama, kan? Wa uqada liwa'ul abyad wa daf'uhu ila Zaid ibn Harisah. Lalu Nabi menyerahkan bendera ini dan dipegang oleh Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awsahum ay yaqtulul maqatil Haris bin Umair wa in ya'udu ila hunakal Islam fa in ajabu wal isti'anu billah alaihim wa qataluhum wa qala lahum a'udzu bi ismillahi fi sabilillah wa man kafara billah la taghduru wa la taghiru ولا تقتلوا والدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منزلا بصومعة ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. Lalu Nabi bangun. Dalam khutbahnya Nabi kata, aku dah serahkan bendera ini pada sahabat yang besar ini. Lalu kamu pergilah berperang untuk menuntut bela sahabat kita ini. Wasta'inu billah, mintalah pertolongan pada Allah, kan? Aghazzu bi ismillah, kamu berperang ini dengan nama Allah.
fi sabilillah wa man kafara billah, dan kamu menyerang mereka ini, kamu membunuh orang ini kerana mereka kufur pada Allah. Wala taghidu wala taghiru, jangan kamu menipu, jangan kamu khianat, kata Nabi. Maknanya peperangan ni adalah tipu daya, jangan kamu tertipu, jangan juga kamu khianat. Kerana Nabi dah ada pengalaman waktu bila berlaku peperangan Uhud pada tahun yang ketiga Hijrah lepas peperangan Badar, iaitulah para sahabat Nabi menyerahkan apa dia 50, ada sirah menyebutkan 70 orang tentera pemanah, jangan turun daripada jabal rumah ini sehingga Nabi SAW memberi arahan turun kan. Tapi akhirnya mereka ini diuji oleh Allah, mereka melihat seolah-olah tentera kufar Quraisy Mekah lari, lalu mereka turun, akhirnya semua dibunuh oleh tentera kafir yang diketuai oleh siapa dia? Waktu itulah yang dipanggil sebagai Khalid Al-Walid rahimahumullah radhiyallahu anhum. Lalu matilah semua tentera Islam, termasuklah Hamzah, Abdullah ibn Jaishin rahimahumullah. Taib. Lalu Nabi kata wa qala lahum a'azu bi ismillah wa man wala taghilu wala taghiru wala taqtulu walidan wala imra'atan. Jangan kamu membunuh orang-orang tua, jangan kamu membunuh orang-orang perempuan. Nak beritahu kepada kita tuan-tuan SOP waktu peperangan. Bukan perang ni nak main masuk bunuh semua sekali. Islam ni dah cantik dah, Nabi dah susun atur. Jangan bunuh orang tua dan jangan bunuh orang perempuan. Wala kabiran fanian, dan juga jangan kamu tindas orang-orang yang tidak ada upaya, orang yang sakit, orang yang anak kecil. Wala mu'zilatan bisumu'atin, dan jangan kamu memusnahkan rumah-rumah ataupun rumah ibadah gereja kan. Jangan kamu musnahkan rumah-rumah ibadah kaum lain. Wala taqtulu wala taqta'u nakhlan, hatta lah Nabi kata dalam perang jangan kamu tebas, jangan kamu hancurkan ladang-ladang milik orang-orang Syam, ladang-ladang tamar, ladang-ladang pohon tin dan sebagainya. Wala syajaratan wala tahmidu binaan, jangan kamu musnahkan bangunan-bangunan. Ini pesanan Nabi dalam peperangan ini, menunjukkan pada kita ni apa tuan-tuan, Islam ni ada jalan perdamaian, Islam ni ada jalan mati syahid. Jadi jangan kita sama sekali mencabar Islam ni kan. Islam ada dua jalan ini, subhanallah. Lalu bila Nabi dah beri taklimat, bila Nabi dah beri amanat, walamma tahya'an ul jaisyun islami li khurujil kharidin nas wa da'uhu amru Rasulullah wa sallamu alaihim wa hayna izin bukaun ahadan amra'an jaisyun Abdullah ibn Rawaha faqala lahu ma yubkika faqala amma wallahu bima hubbud dunya wala sahabatan bikum walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillah yuzkaru fihi an-nar. Lalu bila dah dapat amanat daripada Rasulullah SAW, Nabi dah pesan, keluarlah mereka untuk buat apa dia? Untuk melakukan persiapan, lalu nak lakukan wida' ataupun dipanggil sebagai apa dia? Nak panggil apa? Selamat tinggal, ucapan selamat tinggal pada tentera Islam. Lalu bila dalam keadaan berkumpul macam tu, tiba-tiba tentera Islam yang telah dapat arahan, yang mana kumpulan mereka ini akan diketuai oleh 3 orang panglima ini. Yang pertama Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far bin Abi Talib, yang ketiga Abdullah ibn Rawahah. 3 orang sahabat ni akan memimpin tentera Islam. Tiba-tiba tentera Islam mendengar salah seorang daripada 3 orang panglima ni menangis. Siapa dia? Abdullah ibn Rawahah. Siapa Abdullah ibn Rawah? Dia merupakan penulis wahyu bagi Nabi SAW, seorang sahabat yang hebat. Lalu dia nangis. Dia nangis ni bukan nangis biasa. Dan orang Arab ni biasalah, bila dia nangis ni sampai basah dia punya lehyah, dia punya janggut jambang dia habis. Maknanya nangis, sungguh-sungguh nangis. Lalu menyebabkan seorang daripada tentera Islam kata, ma yubkika, sebab apa kamu nangis ni? Amma wallahu ma bihubb dunya. Wahai Abdullah ibn Rawahah, Nabi dah beritahu pada kamu, sebab apa kamu menangis? Sebab kamu ni cinta dunia. Ataupun wala sababatan bikum walakinna sami'tu Rasulullah SAW, ataupun kamu ni terlalu cinta pada anak keluarga kamu yang bakal kamu tinggalkan di Madinah ini, lalu kamu takut kamu berperang dalam peperangan ini. Kerana sahabat-sahabat biasanya mereka mendengar daripada sirah-sirah sahabat ataupun kaum yang sebelum ini,
bila Nabi SAW mention nama, bila Nabi SAW sebut nama si Fulan bin Sefulan, si Fulan bin Sefulan, si Fulan bin Sefulan, bila Nabi sebut nama tu dengan bidhabti, exactly, insya-Allah, insya-Allah nama yang disebut tadi tidak akan kembali ke Madinah, tidak akan kembali ke Madinah. Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan bayangkan tiba-tiba Tuan Nazir dari KD kita kan, haji sekian-sekian, haji sekian, kita akan hantar ke Gaza. Oh, memang lari dulu tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, sahabat ni disebut nama, lalu menangis Abdullah ibn Rawaha. Lalu Tentera Islam tanya, kamu ni disebut nama sebab kamu takut kan? Ataupun kamu tahu nama kamu disebut oleh Nabi, lalu kamu ni risau harta kamu tinggalkan, anak bini kamu di Madinah, kamu nak berperang ke mana? Ke bumi Syam ini. Lalu dia bangun, lalu dia kata, bukan sebab tu aku menangis, walakin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatin min kitabillah yazkaru fihi an-nar. Aku dengar Nabi SAW pernah membacakan satu potongan ayat di dalam Al-Quran mengenai betapa dahsyatnya api neraka yang manusia tidak akan sama-sama sekali melepasinya. Iaitulah ayat apa dia tuan-tuan? Ayat yang kita baca mula-mula tadi. Apa dia tuan-tuan? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Surah Maryam ayat 71. Dia menangis baca ayat ni. Dia kata apa dia? Tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan melepasi dia. Apa dia? Titian sirat. Titian sirat ini kata ulama, bila kita meniti nanti, nisbahnya ada yang sebut seumpama 7 helaian rambut, ada yang sebut 1 helaian rambut dibelah-belah pula dengan 7 lapisan rambut yang lain. Tuan-tuan bayangkan, nak lepas ni bukan dengan amal dengan hebatnya kuatnya kita, tapi nak melepasi titian sirat ini dengan amalan yang kita kumpul di dunia. Titian sirat akan menjadi seluas mata memandang dan akan pecutlah orang itu apabila ketahuilah orang itu mendapat mati syahid. Tapi titian sirat akan mengecil sekecil-kecilnya apabila orang di dunia itu melakukan amalan kejahatan, mungkar dan perkara yang dibenci oleh Allah dan juga Nabi SAW. Baik tuan-tuan, lalu ulama juga sebut titian sirat ini disebut apa dia? Dia sebut nak sampai ke titian sirat itu, nak sampai ke dasar api neraka di bawah titian sirat ini mengambil masa 70 tahun di akhirat. Tuan-tuan bayangkan, 70 tahun di akhirat. 1 tahun saja dah berapa ratus ribu. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan adanya malaikat yang akan mengait-ngait orang yang melalui titian sirat. Lalu Abdullah ibn Rawah menangis baca. Dia baca kisah ni. Lalu mereka pun keluar. Ni diringkaskan cerita. Thumma kharajal qaum wa kharajan Rasulullah SAW masyi'an lahu hatta baligha sanayatil wida' fa waqafa da'ahum. Lalu mereka semua berkeluar sampai ke di Saniyatul Wida'. Saniyatul Wida' ni dekat mana? Dekat Masjid Bani Unaif. 5 kilometer nak sampai dekat Masjid Quba yang pada hari ini kan. Dekat situlah bila Nabi SAW tiba daripada kota suci Mekah kan. Daripada Mekah Nabi pergi ke Quba, lalu Nabi pergi ke Bani Unaif, lalu Nabi sampai ke Masjid Jumaat. Kat situlah Saniyatul Wida'. Lalu sampai di situ Nabi nak ucapkan selamat tinggal. Lalu mereka berpeluk-peluklah, mereka bersalaman-salamanlah di antara tentera Islam dengan Nabi SAW. Dalam peperangan ini Nabi tak sertai. Nabi cuma mubasyaratan. Nabi dapat wahyu daripada Allah Ta'ala apa yang berlaku. Taib. Ini satu perkara yang menarik. Wa thumma wa hayna izinna qalahum ilaihim istakhbaratil bi anna harqan nazil bima'il min arda'il balqa fi 100,000 minar rum. Sampailah mereka tentera Islam ni berjalan kaki bawa peralatan perang mereka di satu kawasan, satu negara, satu mantiqah, satu daerah namanya Balqa. Sampai hari ini namanya masih kekal. Dia kata di sana tentera Islam melalui panglima perang mereka mengintip berapa ketumbukan, berapa kekuatan tentera musuh. Itu biasalah kan. Dalam peperangan kita kena tahu berapa jumlah tentera musuh. Lalu mereka mendapat maklumat yang mereka ketahui bila risikan mereka menyatakan wahia 100,000 minar rum. Kekuatan musuh yang ketahui tentera Islam yang akan berperang di negara mereka, yang mana mereka bersedia untuk menerima tentera Islam sebanyak berapa tuan-tuan? 100,000. 100 berapa? 100. Alfin berapa? 1,000. Jadi jumlahnya berapa? 100,000 tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan.
Tentera Islam berapa? 30,000. Wasumma wandama ilaihim min lakham wal juzam wa balqin wa bahra wal bala mi'atin alfin. Lalu mereka risik lagi, betul tak ni 100,000 ni? Mereka congak lagi dari sudut ketenteraan mereka, dari sudut makanan mereka, semua sekali. Mereka nampak lagi ada kabilah-kabilah Jazirah Arab yang bersama dengan tentera Rom daripada Lakham, Juzam, Balqin dan Bahra, dan mereka menambah lagi lebih kurang wal bala mi'atin alfin, lebih kurang tambahan tentera musuh mi'atin alfin. Berapa tuan-tuan? 100,000 plus 100,000. Jumlah berapa? 200,000. Lawan dengan 30,000. Macam kalaulah ini bukan amaran daripada Rasulullah, balik awal. Sebab apa? Ini merupakan amaran daripada Nabi SAW dan merupakan janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Walakin فنخبره بعده عدونا فأما يمد بالرجال وإما أن يأمر بأمره فنبض له. Dia kata apa tuan-tuan? Naktub risalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam nakhbaruhu ba'idat aduwana. Lalu di kalangan tentera Islam, dia beri cadangan kepada tentera ataupun kepada panglima mereka. Mereka kata tentera jumlah mereka ni ramai sangat, tak setara dengan kita. Kita ni kalau kita masuk juga dengan peperangan kancah Ghazwah ni, seolah-olah macam berada di dalam buih-buih di dalam lautan yang luas. Maknanya tak kenal mana satu kawan, tak kenal mana satu musuh. Lalu mereka mencadangkan, uktub risalah, tulis surat kepada Nabi SAW di Madinah, lalu beritahu bilangan tentera-tentera musuh, dan mudah-mudahan Nabi dapat surat ini menyebabkan Nabi akan top up, ziyadah. Nabi akan tambah lagi tentera-tentera Islam untuk menyertai peperangan ini. Lalu bangun semula Abdullah ibn Rawahah. Sekali lagi dia bangun. Dan sesuailah dia dengan seorang panglima yang hebat, penulis wahyu Rasulullah SAW. Dia bangun lalu dia mengatakan, ya qaumin wallahi innal lati tukrihunna lillati kharajtum tatlibuna ash-shahadah ma nuqatilu nasul ba'dat wala quwwatan wala kathiratan ma nuqatiluhum illa bihadza ad-din allazi akrama Allahu bihi fantaliqu fa innama hiya ihdal husnayaini amma zuhur wa amma syahadah. Dia kata, dia bangun, dia kata pada tentera Islam, ya qaumin, wahai semua tentera Islam, kamu dengar sini baik-baik, kamu dengarlah apa yang aku nak kata. Sesungguhnya kita berperang ataupun kita berjihad ini walaupun benda yang kita benci, kan? Berperang ni confirm ada kematian, confirm ada kecederaan, confirm ada kesakitan. Walaupun kita benci perkara itu, tetapi ialah yang menjadi perkara yang paling disayangi ataupun yang dituntut oleh Allah SWT, mati syahid. Wa ma nuqatilun nas ba'dat wala quwwatan wala kasiratan. Kita menyerangi ataupun kita memerangi orang-orang kafir Quraisy, kafir di Rom ini bukan sebab jumlah mereka banyak, wala quwwatan ataupun kekuatan mereka hebat, wala kasiratan walaupun kekuatan tentera mereka ramai, ma nuqatiluhum illa bihadzaddin allazi akramallahu bihi. Kita memerangi mereka kerana kita ingin menyebabkan agama kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantalaqu, bangun semua, bangkit semua. Fa innama hiya ihdayaini husnayaini. Wahai tentera Islam, di hadapan kamu sekarang ni 200,000, ada dua je option yang aku nak bagi tahu, kata Abdullah ibn Rawahah. Wa imma zuhur wa imma syahadah. Sama ada kamu selamat dalam peperangan ini, kamu akan menjadi mulia, ataupun kamu mati sebagai seorang syahid ataupun syuhada. Allahu Akbar. Akhirnya mereka masuk ke dalam peperangan. Hadis Nabi cukup benar. Lalu Nabi SAW mubasyaratan, Nabi menulis, Nabi mendapat wahyu daripada Allah SWT. Nabi menceritakan terhadap semua sahabat yang berkumpul di hadapan Nabi, sekarang ini ya, dalam peperangan ini Allahumma salli ala Muhammad, liwaul abyad, bendera Islam ini dipegang oleh Zaid bin Harisah. Nabi kata pada para sahabat, lalu aku melihat sendiri Zaid dibunuh oleh musuh. Zaid
siap dibunuh oleh musuh. Ni anak angkat Nabi ni dibunuh oleh orang kafir Quraisy kan, orang kafir Rom. Waktu itu Nabi menitiskan air matanya. Lalu sekarang ini tentera Islam dipegang oleh Ja'far bin Abi Talib dan dia memegang panji Islam ini. Ja'far memegang dengan tangannya yang sebelah kanan. Lalu musuh datang daripada belakang. Musuh menetak tangan sebelah kanan, gugur tangan kanan Ja'far bin Abi Talib, sepupu Rasulullah ini yang hebat. Lalu dia pegang dengan tangan dia yang sebelah kiri, musuh menetak tangan dia sebelah kiri. Lalu dia memegang dengan lehernya yang mulia. Lalu tentera disebut Abdullah bin Abbas yang waktu itu menyertai, Abdullah bin Umar yang menyertai, dia kata, lepas aku tengok jenazah Ja'far bin Abi Talib ni, lebih kurang 70 tusukan anak panah yang mengenai dada Ja'far bin Abi Talib. Lalu akhirnya Ja'far gugur. Nabi menitiskan air matanya. Nabi kata apa dia? Ungkapan Nabi dalam hadis yang sahih, wa hazihi Ja'far at-tayyar. Nabi kata, sesungguhnya wahai sahabat, kita sedih pemergian sahabat kita ni Ja'far bin Abi Talib. Dia baru saja touchdown daripada bumi Habsyah, mengislamkan Raja Najasyi, terus masuk ke peperangan Rom ini, terus berperang dan dapat mati syahid. Nabi kata dua tangannya telah luruh, telah jatuh, lalu menyebabkan dia telah mendapat gelaran Ja'far at-Tayyar. Baik tuan-tuan, kita beri laluan kepada azan insya-Allah, kemudian kita sambunglah dalam 5 ke 7 minit selepas itu insya-Allah. Wallahu a'lam. Masuk. Oh, 5 minit lagi. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Oh, sorry. Boleh tak apa. Tambah sikit.
La haula wala quwwata illa La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. آت سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sikit tuan-tuan. Lalu benarlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qatala Zaidun fa Ja'far wa in qatala Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhum. Ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal peperangan ini, Nabi mendapat gambaran wahyu daripada Allah SWT. Sekarang ini Zaid telah gugur syahid, lalu diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bila ditetak, tangan dia yang sebelah kanan gugur tangan kanannya, dipegang lagi dengan tangan kirinya, dibelah tangan kirinya oleh musuh. Lalu dia menggantungkan bendera Islam ini dengan lehernya. Sebab apa? Panji Islam ni dia tak boleh jatuh. Panji ni jadi satu kekuatan. Maknanya kalau panji ni jatuh, Islam jatuhlah, Islam lemahlah. Baik. Lalu Nabi menyebut dengan nada yang sedih, Nabi kata, wa haza Ja'far, Ja'far at-Tayyar. Nabi katakan, sesungguhnya Ja'far ni ialah Ja'far at-Tayyar. Tayyar apa maksud tuan-tuan? Sayap, paruh, kepak. Nabi SAW mendapat gambaran tasawuf daripada Allah SWT bahawa walaupun secara zahirnya kedua-dua tangan Ja'far ini gugur, dipotong oleh musuh untuk menegakkan panji Islam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan, convert tangan dia yang patah tu dengan apa dia? Dengan kepak. Lalu Nabi kata, Ja'far ini aku lihat dia telah berterbangan di dalam syurga, ke mana-mana syurga dia nak pergi dia boleh pergi. Allahu akbar. Ini ganjaran orang yang mati syahid. Dan akhirnya dipegang oleh Abdullah ibnu Rawahah yang kita baca tadi ayat dalam surah Ar-Rum, iaitulah bagaimana Allah surah Maryam, bagaimana dia takutnya tentang api neraka, takutnya kalau dia ni tak dapat mati syahid, akhirnya dia juga gugur dalam peperangan ini. Taib. Maka sebagai nihayah dia dalam peperangan ini, akhirnya adakah Islam kalah? Tidak. Akhirnya yang disebut sebagai rayatul ila saifun min suyufillah, datangnya di antara pedang daripada pedang-pedang Allah. Siapa dia? Waktu tu Islam gembira, telah Islamnya yang dipanggil Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid antara sahabat yang hebat. Dia telah menguasai peperangan daripada Rom sampailah ke mana-mana negara Islam, negara-negara kafir. Maksudnya dia menyertai, dan dalam peperangan ini dia take over. Cara dia take over dalam peperangan ini, tentera Islam yang belakang pergi ke depan, tentera Islam yang kiri pergi ke kanan. Lalu bila musuh tengok pergerakan macam ni, seolah-olah mereka menganggap tentera Muhammad ini telah dibantu oleh pasukan daripada Madinah. Maknanya ada bantuan. Lain tu daripada bantuan Allah SWT menggerunkan hati musuh-musuh Rom. Akhirnya bertempiaran lari semua orang-orang Rom kembali kepada negara dia. Lalu disebutlah min suyufillah. Lalu kata Khalid Al-Walid, wallahi fi hazihil ghazwah yadaini yaumul mu'tah tis'atil asyaf. Dalam peperangan ni aku telah patah 9 pedang, dia kata. Maknanya peperangan ni memang betul-betul hebatlah, betul-betul besar. Lalu dalam hal ini apa yang boleh kita dapat tuan-tuan? Ni nak akhiran kan. Yang pertama kan, bila baca kisah ini nak tanyalah tuan-tuan, apa nama peperangan ni? Tak beritahu lagi. Peperangan ini namanya Ma'ariqah ataupun Ghazwah Mu'tah. Apa dia tuan-tuan? Mu'tah. Jadi bila baca kisah ni, sebab Jamadil awal ni dia berlaku masuk ke Jamadil akhir, teringat kisah ni. Pasal apa? Memang dekat kat hati anda sendiri, dekat hati saya sendiri. Pasal tempat yang kita belajar dululah, tempat itu berlaku peperangan ini, dekat Jordan sana tuan-tuan.
Allahu Akbar. Wallahi tuan-tuan, bila kita nak pergi ke universiti, ke jamiah tuan-tuan, nak pergi naik universiti, di hadapan rumah kita ni lah makam Zaid bin Harisah, di depan rumah kita ni lah makam Ja'far bin Abi Talib, di depan rumah kami lah makam yang dipanggil sebagai Abdullah ibn Rawaha. Allahu Akbar tuan-tuan. Bayangkan mereka asal Madinah, meninggal dunia dekat Jordan. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi mereka ni nak beritahu sebagai khulasah, tarbiyah para sahabat ni cukup sama. Mereka tak akan lari daripada peperangan. Bila Nabi mention nama dia, sepatutnya dia boleh bagi alasan. Dia tahu dia akan mati, dia akan tinggalkan anak bini dia. Tapi inilah para sahabat, mereka radhiyallahu anhum dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Jadi anda teringat dulu-dulu, ambil satu kisah. Tanya orang-orang lama dekat kawasan Mazar. Hari ini masih ada lagi, Ma'an ada lagi tempat berlaku peperangan ini. Dan makam mereka ni berada dekat Mazar, dekat Mu'tah ni. Sampai hari ni wallahi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke makam Zaid bin Harisah dan juga Ja'far bin Abi Talib, kalau nanti dah buka sempadan, dah boleh ziarah Mesir, Jordan dan sebagainya, pergi kat Jordan, pergi kat Mu'tah. Sampai hari ni seharum-haruman kasturi masih bau lagi kat makam dia. Allahu Akbar. Bila tanya orang Arab, engkau orang ke yang letak minyak wangi, dia kata wallahi, dia kata daripada dulu lagi bau ni dah lama macam ni. Dan disebut bila nak membuat pembesaran masjid di sekitar itu, bila dikorek-korek jenazah kawasan itu, dilihat ada di kalangan orang yang masih berdarah. Dan bila tanya mufti yang pada waktu itu, pada zaman itu, mereka mensahihkan, mereka mewadihkan ini adalah sahabat-sahabat yang terbabit dalam peperangan Mu'tah dulu. Tuan-tuan, berapa ribu tahun dah darah masih ada. Allahu Akbar. Itulah yang kedua, kemuliaan orang mati syahid. Dia akan dapat, dalam Quran sebut bal ahya. Kamu tengok mereka ni sakit, kamu tengok mereka ni luka. Hamzah bin Abi Talib meninggal dunia dalam ghazwah Uhud. Dirobek-robek hatinya oleh Hindun. Kamu tengok dia sakit, bal ahya, tapi di sisi Allah dia hidup, bahkan dia dapat kemuliaan. Itu yang kedua. Yang ketiga sebagai akhir, yang disebut sebagai checkpoint kita di akhirat. Apa dia tuan-tuan? Checkpoint kita nantilah Siratul Mustaqim. Ana baca satu makalah dari almarhum Tok Guru Ni Aziz. Dia sebut apa dia? Dalam kita nak meniti akhirat nanti, kita akan melalui 7 checkpoint. 7 checkpoint sebelum kita sampai ke syurga. Kata dia yang pertama, syahadah. Syahadah ni maknanya kalau lepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan bidabti, dengan apa, hati kita, dengan etikad kita lepas yang pertama. Yang kedua solat, yang ketiga puasa, checkpoint yang keempat zakat, checkpoint yang kelima haji, checkpoint yang keenam yang disebut wuduk dan juga mandi wajib, dan yang ketujuh checkpoint iaitulah berlaku zalim pada manusia. Jadi kalau 6 ni tuan-tuan lepas, sampai yang ketujuh tuan-tuan pernah berlaku zalim pada Allah, pada orang lain, maka tuan-tuan tak boleh melepasi titian sirat. Inilah yang ditulis dalam makalah Tok Guru Ni Aziz. Baik tuan-tuan, apa yang boleh kita sampaikan, inilah pengajaran, iaitulah keberkatan bila mana sahabat-sahabat Nabi menunjukkan sikap mereka dalam peperangan ini. Mudah-mudahan kita doakan kitalah mencontohi mereka dalam kehidupan kita, iaitulah mereka ni yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah taala, kurang itu atas kelemahan anda sendiri. Mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.